السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول 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 الله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله الله أكبر أكبر الله أكبر. لا إله إلا لا الله إله إلا الله محمد رسول الله. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد وعث مقاما محمودا الذي الحمد لله القائل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga amalan kita pada bulan Ramadan yang lalu dan di Syawal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk khutbah Jumaat kali ini ialah jadilah hamba Allah
bukan hamba Ramadan. Muslimin yang berbahagia, hari ini sudah 16 hari Ramadan meninggalkan kita. Adakah kita meneruskan amal kebaikan sebagaimana sepanjang bulan Ramadan lalu? Adakah kita beribadah hanya untuk bulan Ramadan sahaja? Amal soleh adalah perintah Allah sepanjang masa, sama ada di bulan Ramadan, Syawal ataupun di bulan-bulan yang lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba yang taat kepadanya sepanjang masa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menjadi hamba yang hanya menyembahnya sahaja pada bila-bila masa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 79, sebagaimana yang dibacakan pada awal khutbah, yang bermaksud hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbaniyin yang hanya menyembah Allah taala dengan ilmu dan amal yang sempurna, kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab Allah itu, dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, ilmu dan amalan puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan menjadikan kita kuat beribadah, berebut mencari pahala dan bertambah cintakan Allah. Persoalannya ialah, mampukah kita mengekalkan kelazatan ibadah ini walaupun suasana Ramadan telah berlalu? Kalau kita benar-benar hanya menyembah Allah saja, kita mampu mengekalkan ibadah ini. Kita beribadah adalah kerana perintah Allah dan kerana mencari keredaannya, bukan memilih masa dan mencari kelebihan bulan Ramadan semata-mata. Patutkah kita sebagai hamba Allah meringan-ringankan atau meninggalkan perintahnya sama ada bulan Ramadan atau bulan lain seperti perintah solat? Sesungguhnya solat itu perintah Allah yang membentuk hambanya yang bertakwa dan menjadi sebab mengundang kebaikan. Solat juga dapat mengekalkan turunnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Namun jika solat diabaikan, akan tersebarlah perkara keji dan mungkar yang pasti mengundang bala bencana berupa wabak penyakit yang sukar dibendung dan akhirnya menjadi sebab kemusnahan sejagat. Sebaliknya, jika ibadah solat dipelihara, Allah akan kurniakan jiwa yang selamat, harta yang berkat dan tubuh badan yang sihat. Hadirin sekalian yang dikasihi, sesungguhnya pelaksanaan perintah Allah itu adalah untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya dan bukan menjadi hamba Ramadan. Apa yang diperintahkan Allah, laksanakanlah dengan ikhlas dan jujur. Semoga Allah akan jauhkan kita dari sebarang kecelakaan. Sebaliknya dijanjikan dengan kegembiraan, kejayaan dan syurga. Sebagaimana firman Allah dalam surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, kebetulan kita bertemu dengan Hari Guru pada 16 Mei
2021 yang lalu. Maka khutbah hari ini juga ingin menyentuh sedikit perihal kepentingan bagi umat Islam untuk mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Umat Islam hendaklah menguasai ilmu dunia dan ilmu akhirat bagi melahirkan hamba Allah yang kuat akidah, betul ibadah dan mulia akhlaknya. Islam meletakkan ilmu sebagai asas utama dalam kehidupan untuk mencapai kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tanpa ilmu, umat Islam akan mundur dan akan ditimpa dengan bermacam-macam kesengsaraan. Oleh itu, Islam telah mewajibkan seluruh umatnya agar menuntut ilmu. Dalam konteks keperluan negara hari ini, kita amat memerlukan generasi yang berilmu dalam pelbagai bidang, beriman serta memiliki kepribadian yang tinggi seperti mana seorang guru. Sebenarnya seseorang guru itu adalah orang yang berilmu, mulia dan dijamin Allah ketinggian martabatnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu. Beberapa darjat, dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Hadis yang menyebut tentang kelebihan hamba Allah yang berilmu adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa in fadlal 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badr 'ala sa'iril kawakib." Sesungguhnya kelebihan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah adalah seperti bulan pada malam purnama dan seperti bulan pada bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Riwayat Abu Daud. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam yang telah dirakamkan dalam Al-Quran menerusi surah Al-Kahfi ayat 66 hingga ayat 82 menunjukkan betapa tingginya ilmu seorang guru dan indahnya akhlak seorang penuntut ilmu. Oleh itu, contohilah akidah yang benar, ibadah yang istiqamah dan akhlak yang mulia di kalangan para nabi, ulama dan guru yang saleh untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya sepanjang masa. Semoga Allah merahmati kita semua dengan limpahan nikmat kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati pengajarannya untuk dijadikan pedoman. Antaranya adalah seperti berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah menjadi hamba Allah yang beribadah dan menyembah Allah sahaja di sepanjang masa. Umat Islam hendaklah beribadah dengan ikhlas, semata-mata mencari keredaan Allah, bukan kerana memilih masa atau kelebihan sesuatu amalan. Yang ketiga, umat Islam hendaklah berilmu dan berakhlak mulia untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya sebagaimana para nabi, ulama dan guru-guru yang saleh. Dan yang keempat, umat Islam hendaklah sentiasa berdoa, terutama selepas menunaikan solat fardu, agar kekal beriman dan beramal saleh dengan doa berikut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kami limpah rahmat dari sisimu,
Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat tayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Oleh itu, terimalah dengan baik saranan pihak kerajaan supaya mendaftarkan diri kita melalui aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin yang telah disahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa, berdisiplin, mematuhi SOP dan tata cara amalan kebiasaan untuk memerangi wabak COVID-19 demi keselamatan diri serta masyarakat. Marilah bersama-sama kita memperbanyakkan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ika husna wa sifatika al-'uzma an tahfaza bi 'aini inayatika rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatika samadaniyah jalalata malikina al-mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayah wat taufiq was sihah was salamah mink li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj bi amni was salahin wa afiyah bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyah wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan Raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa meninggikan kalimah dan agama-Mu. Hindarilah kami dari kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci dan menghina agama-Mu. Ya Allah,
kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf dan menginfakkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala' ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين، اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا